Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar cikgu tahun 4 maupun tahun 5. Terlebih dulu cikgu ingin meminta maaf kepada pelajar semua. Hari ini cikgu tidak dapat menghadirkan diri dalam aplikasi Zoom. Ini adalah kerana cikgu perlu menghadiri suntikan vaksin dos kedua yang dijadualkan sama waktu dengan online kelas bahasa Melayu. Oleh kerana itu, cikgu sedaya upaya menyediakan rakaman terlebih awal dan supaya pelajar dapat mengikuti kelas online bahasa Melayu tanpa ada masalah. Okey, tanpa membuang masa, cikgu akan menerangkan pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap pelajar dapat mengikuti dan memahami apa yang hendak cikgu sampaikan. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah jenis-jenis ayat. Kita sudah pernah mempelajari tajuk ini di sekolah dan cikgu pasti ada beberapa pelajar akan lupa. Okey, ada berapa jenis-jenis ayat dan apa dia ayat-ayat tersebut. Cikgu ulang lagi sekali di sini ialah jenis-jenis ayat itu dapat kita bahagikan kepada 4 jenis. Apa dia? Yang pertama di sana ayat penyata, yang kedua ayat seru, yang ketiga ayat tanya dan keempat ayat perintah. Dapat dilihat daripada gambar ini ada 4 ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan ayat perintah. Apa dia ayat penyata? Ayat penyata ataupun kita kenali sebagai ayat tunggal. Dia untuk memaklumkan atau menyatakan sesuatu. Ayat penyata ini biasanya ia hanya satu ayat. Satu ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Apa dia tu cikgu? Lupa? Kita lihat kepada contoh ayat yang pertama di sana. Saya seorang pelajar. Ada satu ayat sahaja di sini. Satu subjek, saya. Seorang pelajar ialah predikatnya. Rumah itu besar. Rumah itu ialah subjek, manakala besar ialah predikat. Kalau yang cikgu maksudkan tadi, kalau ayat penyata ia satu ayat. Kalau ada 2 ayat, maka kita panggil ia ayat majbuk. Kalau di tengah-tengahnya ada kata hubung. Contohnya, rumah itu besar dan cantik. Dia datang daripada 2 ayat tu sebenarnya. Rumah itu besar, rumah itu cantik. Digabungkan menggunakan kata hubung, maka ia dipanggil ayat majmuk. Tapi hari ini cikgu hanya explain ayat penyata. Ayat penyata yang mempunyai satu ayat. Kemudian kita bergerak kepada ayat seru. Apa dia ayat seru? Senang. Ayat seru ni ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan perasaan seseorang. Perasaan apa? Marah, sedih, gembira, takjub, hairan. Itu adalah perasaan yang ditunjukkan dalam ayat seru. Apa perkataan seru dalam ayat seru? Seperti aduh, amboi, hai, cis, wah, aduhai, hoi, dan lain-lain. Contohnya, aduh, sakitnya gigi aku. Wah, cantiknya masjid itu. Hai, saya tinggal di perpindahan Bukit Beruang. Ada 3 perasaan di sana. Perasaan sakit, perasaan takjub, dan perasaan gembira di sana. Jangan lupa kata cikgu, ayat seru di hujungnya akan terletaknya ada I terbalik. Maka dengan ini kamu akan ketahui itu adalah ayat seru. Kemudian kita bergerak kepada ayat tanya. Apa dia ayat tanya? Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Perkataan kata tanya yang ada dalam ayat tanya ialah seperti siapa, mengapa, kenapa, bagaimana, apabila dan mana. Lebih kita ni ketahui yang selalu cikgu cakap di sekolah, 5W1H. Who, what, when, where, why dan how. Okay? Contohnya di sana, siapa yang hadir ke sekolah hari ini? Mengapakah awak bersedih? Di manakah awak tinggal? Lihat di hujung ayatnya, akan ada tanda telinga, question mark. Jadi kamu akan tahu ini adalah ayat tanya. Sekarang kita akan berpindah kepada ayat perintah.
Ayat perintah ni mamanya ni. Anaknya ada 4. Ayat permintaan, ayat suruhan, ayat larangan dan ayat silaan. Macam mana cikgu akan tahu kalau ia ayat permintaan? Senang murid-murid. Cuba lihat perkataan. Kalau dalam ayat tersebut, kalau kamu jumpa ada perkataan harap, minta, tolong, dengan sendirinya kamu akan ketahui itu adalah ayat permintaan. Contoh ayatnya, harap bersabar, minta maaf, tolong, ambilkan. Itu adalah ayat permintaan. Sekarang kita akan bergerak kepada ayat yang kedua, iaitu ayat suruhan. Ambilkan, buatkan, poskan. Setiap perkataan yang menyuruh dan ada kan di hujung perkataan tersebut, maka itu adalah ayat suruhan. Kemudian ayat larangan. Jangan dan usah. Jangan kacau. Usah pedulikan percakapannya itu. Perkataan jangan dan usah menunjukkan ia adalah ayat larangan. Manakala yang keempat ialah ayat silaan. Silakan masuk, jemput duduk. Kalau kamu nampak perkataan silakan dan jemput, maka kamu akan ketahui itu adalah ayat silaan. Baiklah. Selesai sudah penerangan cikgu pada hari ini. Selepas kamu mendengar penerangan tersebut dan jika tidak faham, ulangi lagi video ini semula. Apabila sudah selesai, kamu akan membuat latihan pada link yang cikgu berikan. Tahun 4 mempunyai link tersendiri. Tahun 5 ada linknya tersendiri. Peringatan kepada pelajar, latihan ini perlu diambil. Kerana latihan ini akan menunjukkan kehadiran kamu. Waktu latihan ini ada sekatannya. Cikgu akan menyekat latihan ini sampai pukul 10 malam. Cikgu harap pelajar akan dapat membuat latihan tersebut. Baca bisai-bisai. Diorang ni baca betul-betul. Kemudian barulah membuat latihan interaktif tersebut. Okey. Sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu pada pagi ini, cikgu ucapkan terima kasih. Dan sentiasa jaga diri, jangan keluar rumah kalau tidak ada apa-apa perkara yang betul-betul menyuruh kamu keluar rumah. Jaga kebersihan, stay safe everyone. COVID-19 itu adalah reality. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.